Hai Gowers, saya host jemputan pada hari ini. Nama saya RVJ, bukan adik-beradik dengan MJ. Hari ini kita akan berkongsi mengenai 5 rumah tradisi yang menarik di dalam masyarakat kita. Tahukah kamu, ada rumah di mana mereka meletakkan tengkorak di tengah-tengah rumah mereka, dan juga terdapat rumah yang dibina sangat-sangat tinggi bagi mengelakkan ancaman musuh ataupun serangan musuh. Yang kelima, rumah tinggi Melanau, tinggi dan besar Sarawak. Rumah unik pertama yang kita akan lihat ialah rumah yang sangat-sangat tinggi. Mungkin rumah yang paling tinggi dan besar di dalam senarai kita hari ini. Saiznya yang sangat besar boleh menempatkan beberapa buah keluarga. Ini adalah rumah tradisi masyarakat Melanau di Sarawak yang sering dibina sama ada di tepi sungai ataupun berdekatan dengan pantai. Apa tidaknya masyarakat Melanau memang sinonim dengan kawasan sungai. Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani, nelayan dan pedagang. Mereka dikenali sebagai Aliko yang bermaksud orang di sungai di dalam dialek Muka. Berbalik kepada rumah masyarakat Melanau ini, pada zaman dahulu peperangan di antara puak sering berlaku di mana serangan hendap dari pihak musuh boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Dengan itu, struktur rumah tinggi Melanau ini dibina mengambil kira faktor ketahanan daripada serangan. Rumah yang dibina sangat tinggi ini adalah untuk mengelakkan daripada lantai rumah dicucuk oleh tombak musuh. Tingkap dan pintu di sekeliling rumah pula supaya penduduk di dalam rumah boleh mempertahankan rumah dari semua sudut. Apa yang paling unik tentang rumah ini pula ialah susunan papan lantai rumah. Orang yang berada di dalam rumah boleh melihat sesiapa yang berada di bawah rumah dengan jelas. Tapi kalau dilihat dari bawah, orang yang di bawah tidak boleh melihat orang di dalam rumah. Pendek kata, rumah tinggi Melanau ini adalah rumah yang kebal menangkis serangan dari pihak musuh. Tapi tahun berganti tahun, penghuni rumah tinggi Melanau ini memutuskan untuk berhijrah ke bandar dan tinggal berasingan. Hari ini hanya ada beberapa rumah tinggi sahaja yang masih berdiri teguh, manakala yang lain lagi musnah dan roboh. Kisah-kisah ini menjadikan rumah tradisi Melanau antara rumah yang unik di dalam masyarakat Malaysia. Kejap. Sebelum kita teruskan dengan video pada hari ini kita ada satu sponsor daripada U-Dictionary. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Gowers semua tentang sebuah aplikasi kegemaran saya kalau ada bahasa baru yang saya perlu terjemahkan. Aplikasi ini dikenali sebagai U-Dictionary. Aplikasi ini boleh menterjemahkan 180 bahasa. Bukan aplikasi yang calang-calang, aplikasi ini pernah memenangi Google Play Best App pada tahun 2016. Cara untuk menggunakan aplikasi U-Dictionary ini sangat-sangat mudah. Contoh dia, antara fungsi kegemaran saya ialah gambar untuk terjemah. Contohnya, ini adalah ayat di dalam bahasa Cina. Apa yang saya buat untuk terjemah ni, saya masuk aplikasi U-Dictionary, saya tekan fungsi kamera, saya gambar ayat ni, dan bila ayat ni digambar, kita tekan bahasa kepada Chinese Simplified, kita tekan Translate, akan keluar selamat datang. Bermaksud ayat ni adalah selamat datang. Caranya sangat-sangat mudah, kita gambar dan terjemah menggunakan aplikasi U-Dictionary. Ada satu benda lagi yang saya mau tunjukkan kepada semua Gowers. Fungsi yang sama, contohnya Gowers tahu baru-baru ni saya dapat Google Play Award daripada YouTube dan disertakan dengan Google Play itu adalah surat daripada CEO YouTube sendiri, Susan Wojcicki. Surat ni ditulis di dalam bahasa Inggeris. Yalah, kita ni bukannya terror sangat dalam bahasa Inggeris kan. Yang kita tahu up, down, yes, no je. Dan kita tahu sikit-sikit ayat bahasa Inggeris. Jadi mungkin ada yang baca surat ni tidak faham apa yang ditulis oleh CEO YouTube Susan Wojcicki. Jadi sekarang kita terjemah surat ni kepada bahasa Melayu menggunakan U-Dictionary. Macam mana? Menggunakan fungsi yang sama. Kita buka aplikasi, kita tekan camera function, kita gambar surat ni, kita pilih bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, kita tekan translate dan dia akan translate surat ni kepada bahasa Melayu. Sekarang kita tahu apa yang Susan Wojcicki
cuba sampaikan kepada Kupi-Kupi Go masa dia tulis surat ni. Mungkin juga dia suka kupi-kupi seram ataupun kupi-kupi fakta. Kita dapat tahu dengan terjemahan daripada aplikasi di U-Dictionary. Jadi saya sarankan kepada goers semua, kepada mereka yang mahu belajar bahasa baru, bolehlah muat turun aplikasi U-Dictionary. Saya akan tinggalkan link di description dewa kepada siapa yang berminat untuk menggunakan aplikasi terjemahan kegemaran saya ni. Jadi kepada goers di luar sana, pastikan anda muat turun aplikasi ini. Saya akan tinggalkan link di description di bawah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita kembali kepada RV dan kita tengok lagi rumah-rumah tradisi yang menarik. Yang keempat, Rumah Panjang Dayak. Masih lagi kita di Sarawak. Kali ini pula rumah yang menjadi simbol identiti Sarawak, iaitu Rumah Panjang. Struktur rumah yang panjang ini tidak eksklusif untuk satu kaum sahaja, tetapi untuk beberapa kaum di Sarawak, termasuklah kaum Iban, Orang Ulu dan Bidayu. Seperti juga rumah tinggi Melanau, ia juga dibina berdekatan dengan sungai. Saiz rumah yang panjang ini membolehkan puluhan keluarga tinggal di sana. Apa tidak, purata bilik untuk setiap rumah panjang ialah 20 sehingga 80 bilik dan ia boleh menempatkan 200 sehingga 800 orang. Kalau rumah tinggi Melanau tadi hampir pupus di telan zaman, berbeza dengan rumah panjang Sarawak ini yang konsep rumahnya masih lagi digunapakai sehingga hari ini. Rumah panjang akan mempunyai 3 ruang, satu dipanggil tanju iaitu beranda. Yang kedua, ruai, sebuah ruang luas yang terbuka dan juga bilik-bilik setiap keluarga. Ada rumah panjang yang mempunyai bilik di tingkat atas. Kawasan ini selalunya bertujuan untuk meletakkan barang-barang berharga seperti gong ataupun makanan. Bilik atas ini juga adalah ruangan untuk anak-anak dara tidur. Untuk setiap rumah panjang akan ada satu ketua yang digelar sebagai tuai rumah. Tuai rumah ini dipilih berdasarkan keberaniannya sebagai seorang pahlawan dan akan diadili berdasarkan beberapa kepala yang berjaya dipenggalnya. Biasanya gelaran ini akan diturunkan turun-temurun kecuali seseorang itu tidak berkelayakan, maka gelaran itu akan diberikan kepada ahli keluarga yang lain. Hari ini struktur binaan rumah panjang masih lagi digunapakai. Ada rumah panjang yang tidak lagi dibina menggunakan kayu tetapi batu. Dengan kisah unik yang tersendiri, rumah panjang kini masih menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Yang ketiga, Rumah Kutai Perak, rumah dengan tiang seri. Rumah tradisi yang unik seterusnya ialah Rumah Kutai di Perak. Ini adalah rumah yang dibahagikan kepada bahagian-bahagian tertentu untuk menempatkan golongan tertentu sahaja. Rumah Kutai ini ada 4 ruangan utama, 1 ruang serambi yang dihaskan untuk kaum lelaki sahaja. Disitulah kaum lelaki akan duduk dan majlis kenduri kendara akan diadakan di sana. Di situ juga akan menjadi tempat tidur untuk anak teruna. Ruang kedua dikenali sebagai ruang ibu, ruang yang dihaskan untuk wanita dan anak gadis. Ruangan ini sedikit kecil dari ruangan serambi di mana kawasan lantai ruangan rumah ibu ini lebih rendah daripada kawasan lantai serambi ruangan ketiga dikenali sebagai selang. Satu tempat laluan menyambungkan di antara rumah. Disinilah para wanita akan membasuh dan menjemur kain dan juga rumah dapur. Di rumah ni ada satu tiang utama dikenali sebagai tiang seri. Menurut kisah mitos, tiang seri ini sebagai pendinding untuk penghuni rumah. Ia juga akan berbunyi seperti diketuk sebagai petanda yang bencana akan berlaku, contohnya kematian ataupun banjir. Adat istiadat di dalam rumah ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri. Contohnya melalui ruangan yang berbeza untuk lelaki dan perempuan, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dapat dielakkan. Begitu juga dengan peraturan yang perlu dituruti kepada penghuni lelaki dan wanita yang dipengaruhi oleh adat resam Melayu dan agama Islam. Selain itu juga, Rumah Kutai mengenakan banyak lagi peraturan, adat dan pantang larang yang berbeza di antara lelaki dan wanita.
Ada yang berpendapat peraturan adat resam yang ketat bersifat patriarki inilah yang mungkin menjadi faktor rumah kutai semakin dimodernkan dan peraturan lama ditinggalkan. Yang kedua, tiang gantung tak jejak bumi Negeri Sembilan, rumah dengan tiang bernyawa. Macam mana rumah dibina tapi tiangnya tidak menjejak bumi? Itulah rumah tradisi di Negeri Sembilan. Di tengah-tengah rumah ini ada sebatang tiang yang bersambung dengan bahagian bumbung rumah tapi tergantung di atas shieling dan tidak menyentuh lantai rumah. Ini hanya boleh ditemui di dalam rumah kerabat diraja ataupun pembesar istana sebagai simbol status untuk membezakan darjat mereka dengan golongan biasa. Bukan itu sahaja, tiang gantung ini juga dianggap sebagai bernyawa. Bukan sahaja ia dipercayai melindung penghuni rumah, ia juga dikaitkan dengan kepercayaan mistik yang kononnya kalau tiang ini bergegar, ia sebagai petanda kepada tuan rumah kalau ada sesuatu bencana yang bakal terjadi. Tiang gantung ini akan dibina menghadap tempat duduk di anjung supaya sentiasa dapat dilihat oleh tuan rumah. Yang pertama, rumah baruk bidayu, rumah tengkorak manusia. Untuk rumah pertama, kita kembali lagi ke Sarawak. Kali ini kita akan melihat rumah tradisional masyarakat Bidayu. Rumah yang berbentuk 4 segi, ada juga yang berbentuk bulat. Kawasan perumahan kaum Bidayu dibina jauh di dalam pendalaman dan di kawasan yang tinggi ini untuk mengelakkan pihak musuh dari mencari mereka. Bumbung diperbuat daripada atap rumbia. Dinding rumah dibina menggunakan kayu belian yang kukuh dan mempunyai bawah kolong. Apa yang sangat unik dan menyeramkan, di tengah-tengah rumah ada sebuah kawasan yang dihaskan untuk tengkorak-tengkorak musuh mereka yang digantung dari atas siling ataupun diikat di tiang-tiang. Namun begitu, baruk ini bukanlah digunakan sebagai sebuah rumah kekal. Ia lebih dianggap sebagai bangunan adat, khususnya sebagai tempat untuk meletakkan tengkorak musuh, tempat menjalankan ritual pemujaan, tempat berkumpul dan berbincang kalau berlaku masalah di dalam masyarakat mereka ataupun tempat tidur para pahlawan. Untuk penempatan yang kekal, kaum Bidayu selalunya di rumah panjang mereka. Tapi rumah baruk bukan sahaja ada di Sarawak. Di Kalimantan pun ada juga rumah baruk. Di sana rumah baruk yang dibina lebih besar dan lebih tinggi dari rumah baruk di Sarawak. Macam mana perkongsian saya pada hari ini? Kalau kamu suka dan mau lagi saya bercakap di sini, jangan lupa kamu like, subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Saya jumpa kamu lagi di episod yang seterusnya. Kupigo menarik setiap hari. T-shirt Kupigo desain terbaru kali ini kembali dengan lengan panjang. Sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kupigo, bolehlah dapatkan baju ini di nombor tertera. Nombornya ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp saja nombor ni untuk membuat tempahan.